بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا عجابا، نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد أجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. جيل يستفسر يسأل، هو جيل أسعد وأجمل، يفهم دنياه يعمرها. لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر، فكك أشياء وركبها. لماذا وكيف وماذا، اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا فضوليا، رككم كن فضوليا فضوليا. كن فضوليا كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا كن فضوليا وأطلق الخيال، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. كن فضوليا كن فضوليا، كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش واعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم. Hari nak berbual apa Kalau tengok bertajuk, kita nak berbual pasal apa? Dan konflik lah Okay. between mother-in-law dengan menantu lah basically. Oh, ni macam cerita ibu mertuaku lah Okey, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton yang saya hormati, yang kami sayangi. Apa khabar? Selamat malam. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah SWT. Kita dapat bertemu bagi sesi ataupun minggu yang ketiga lah bagi program Ada-Ada Je. Malam ni kita nak kongsi tajuk berkenaan dilema ibu atau isteri. Jadi kami ni kaum lelaki, Ustaz Kamarul, kita nak bagi peluang lah kepada kaum wanita yang di depan kita ni. Hari ni orang kahwin baju biru, Ustaz. Saya tak tahu kenapa. Adakah disebabkan mereka telah menang dalam apa ni, memberi peluang kepada juara Liga Perdana England Liverpool. Agaknya lah tu. Nah, jadi kita rasa bangga malam ni. Betul. Rasa happy betul. You never walk alone. Okey. Baik, dilema ibu atau isteri. Kita mulakanlah kombinasi kita ataupun perbicaraan kita pada malam ni. Saya nak serahkan mikrofon kepada dua orang asatiza kita
yang kecil molek untuk ambil lah semua ni. Ambil. Nak tanya apa? Tanyalah. Kita bersama diri. Silakan. Oh, hari ni kita dengan Saudara Sharifah lah kena jadi macam pengurusi majlis gitu lah Sangka macam topik ni menjadi pilihan ramai. Ya kan? Saya rasa topik ini kita tak boleh hanya kasih kepada, kalau menantu tu khusus kepada menantu wanita. So kita make it very umum, either perempuan atau lelaki. So kita macam mana nak tangani dengan ibu mertuaku, dah macam cerita Piramli gitu ya. Ala Kasim. Betul. Actually kan sebenarnya kan kalau nak cakap pasal menantu ustaz-ustaz kadang-kadang bukan perempuan aja, kadang-kadang lelaki pun ada juga isu ataupun konflik dalaman lah betul Ustazah Fatina Betul. Pasal ada banyak faktor yang kita boleh huraikan. Okey, tak semestinya pasal sensitif, pasal emosi. Ada banyak lagi faktor yang boleh kita includekan dalam masalah hari ini. Siapa? Kalau cakap pasal menantu dengan ibu mertua lah selalunya biasanya kalau dengar suara-suara ni orang akan sindir-sindir lah macam ni menantu ke hantu, macam gitu. So Zaza rasa apa antara faktor yang boleh menyebabkan macam kirakan macam tenang gitu. Ada tenang gitu. Topik ni agak berat. Agak berat, agak sensitif sebenarnya. Agak sensitif. Nak cakap takut tersalah cakap. Kita harap semua jemaah dapat kirakan dengan hati yang terbuka lah menerima ni. Kita pun masih belajar. So kalau salah minta maaf lah. Ni kita hanya cakap hanya apa yang kita nampak saja. Saya rasa kalau Ustazah kan kita nak kena tekankan lagi sekali macam mana yang Ustaz kita tekankan last week kan. Kita sebenarnya bukan kaunselor. Bukan kaunselor. Kita bukan ahli pakar motivasi ke atau sebagainya lah. Kita hanya berfungsi. Betul tak Ustaz Kamarul dan Ustaz Farhan? Betul. Tapi sebelum kita mengetengahkan faktornya, apa kata kita tanya ustaz-ustaz kita dulu, adakah mereka tahu tentang isu-isu ataupun konflik-konflik yang mungkin terjadi ataupun mungkin mereka ada idea ataupun dengar, yes betul. Ustaz Kamarul macam mana, pernah dengar tak menantu hantu? Pernah. Macam menantu hantu ni selalu normal lah kan, benda yang orang cakap hantu lah, macam gitu lah kita selalu. Lagi-lagi kalau kat drama-drama kan selalu macam gitu tau, menantu je jahat, mak mentua baik. Begitu. Betul, tak betul jugalah kan. Tak betul. Tapi in a sense kalau kita tengok memang dia ada menantu hantu, mertua hantu, dua-dua pun boleh jadi juga kan. Kalau kita tengok dua-dua side, dia ada dia punya own lah kan. Lagi drama-drama macam Ustazah cakap, kau buka je ni dasar konflik tau. Menantu jahat. Betul. Tak mertua jahat, menantu jahat. Tak menantu jahat, anak mertua pula jahat dan sebagainya. Ini konflik yang kita selalu dengar lah, selalu normal dan terjadi dekat zaman era kita sekarang. Tapi agaknya tak tahu kalau Sabaran lah macam mana Ustaz lah. Rasa saya rasa ada jugalah isu tu berlaku. Tapi selalunya dia balik kepada prinsip lah. Kadang-kadang ada pegangan setiap keluarga tu mereka ada pegangan masing-masing. Jadi pegangan tu yang mereka dah pegang, diorang tak boleh nak lepaskan. Okey. Lagi-lagi kalau yang diorang lepaskan mungkin anak kesayangan, buah hati, pengarang jantung. Okey, alamak jantung aku dah jatuh, jantung aku dah pergi. Mungkin macam itulah. Jadi bila nak lepaskan anak tu, kita nak kena faham itulah bibit-bibit langkah pertama yang dia nak membina sebuah keluarga. Jadi bila nak bina sebuah keluarga tu pastinya kita nak yang terbaik. Tapi dalam kita nak lakukan yang terbaik, kita kadang-kadang terover pula. Tu yang menyebabkan menantu tu jadi hantu, tak pun mak mertua jadi hantu. Jadi antara dua lah. Dua-dua maaf cakap dua-dua pun cekik darah lah. Hantu kan makan darah kan, vampire kan. Jadi macam dua-dua macam tu. Jadi bagi saya secara peribadi kita nak kena bukan dominan tapi macam nak kena terima apa yang telah pun diajarkan, tetapi bila kita nak adaptasikan kepada keluarga baru, boleh tak benda tu direncanakan dengan baik. Takut nanti tak kena dengan dia punya Swiss. Once tak kena dengan Swiss ataupun dia punya
rail train tu kan, nanti dia akan rosak lah. Maksudnya train tu tak akan jalan dengan baik. Dia tu akan rosak tengah jalan. Tu Ana punya pandangan sendirilah secara peribadi. Saya apa yang Ustaz Farah katakan tadi, like macam contohnya kita nak kena terima latar belakang seseorang, terima seadanya, dan juga sifat betul ansur betul kan? Dia macam serius pula. Itulah dia. Itulah Ustaz Farhan, Ustaz Farhan kalau dah start semua jadi macam okey diam. Okey, semua dah macam okey. Saya rasa kadang-kadang pasal kita setiap keluarga tu, setiap individu tu, suami dan isteri, kedua-duanya daripada value yang berbeza, daripada background yang berbeza, cara didikan yang berbeza. Jadi bila kita faham kadang ibu nak yang terbaik, tetapi mungkin cara penyampaiannya tu tak sampai dekat kita punya makom lah, tak sampai kita dengan tahap kita lah. Dan so kadang-kadang ada timbul kecil hati bila salah faham itu berlaku kerana kedua-dua masih belum memahami atau faham tak? Kira kan dua-dua yang berbeza, so dua-dua tak faham. That's why dari situ benda-benda kecil pun menjadi besar. So any spark boleh jadikan pergaduhan antara suami isteri. Kadang-kadang saya pun kesian juga dengan para suami, lazimnya lah pasal mereka ni tak tahu nak imbangkan nak bela isteri ke nak bela ibu. You know, like macam orang in between. So kalau macam gini, apa langkah yang patut diambil nak menangkan mana satu? Ataupun nak just leave it, ignore? Just let them settle themselves. What do you think? Okey, mungkin saya tambah dulu saya masukkan dulu sebab kita kaum lelaki ni dianggap macam ketua dalam keluarga. Betul? So bila dalam ketua keluarga ni, kita ada banyak mainkan peranan. Maksudnya tangan kanan kita ni ibu kita, tangan kiri pula isteri. So berjalan tengah tu macam mana yang kita nak nak sepadukan supaya dua-dua ni boleh berjalan seiringan. Jadi bila saya lihat kadang-kadang yang macam tadi yang saya katakan, culture tu ataupun pegangan seseorang tu, dia boleh apa kata orang tu, boleh merosakkan kejernihan rumah tangga tu lah. Maksudnya kecantikan ataupun keintiman rumah tangga tu. Saya kasih contoh mungkin daripada sudut pegangan. Okay, ada orang ni dia pegang kepada satu sudut sampai dia katakan, saya kalau awak nak buat kenduri, kendara apa semua, saya tak nak layan. Saya rela duduk rumah sendirilah macam tu. Jadi itu yang kadang-kala dia mengeruhkan keadaan. Sampai kadang-kadang pun ada saudara mara pun cakap, aku macam jarang ni nampak muka suami kau, mana suami kau pergi? Kadang-kadang kita susah nak dekati orang sebab culture yang dibawa oleh keluarga kita selalu bermain dalam diri kita lah. Maksudnya macam tu. So bila culture tu dah ada, cuba kita pecahkan lah. Kita yang mulakan untuk pecahkan. Jadi kalau misalnya kata ada konflik, kita yang ada konflik sama ada isteri ataupun pihak isteri ataupun pihak ibu, ada konflik, kita yang mainkan peranan untuk pecahkan rebung tersebut. Jangan kita tunggu lama sangat, nanti dia akan apa kata orang tu jadi pekung. Nanti dia pekung dah busuk dan sebagainya, tu yang masalah tu. Itu yang saya nampak lah. Tapi saya rasa kan kadang-kadang culture tu betul, tapi kadang-kadang peribadi orang tu tau. Macam Ustazah Sharfah memang tetap yang very bubbly dekat depan orang. So kalau ada orang dia boleh tegur. Kalau saya lagi diam lah. Itu kadang-kadang peribadi pun membentuk juga tau. Kadang-kadang bila orang tu diam, orang ingat sombong. Tapi kalau bila orang tu bila loud, orang ingat orang ni macam world, macam faham, you know. Kadang-kadang peribadi pun memainkan peranan yang penting lah di samping, you know, the background dan sebagainya. Tapi saya rasa itu satu masalah. Lagi satu saya rasa body language. Walaupun macam mana kita segar dengan seseorang tu, kita perlu ada body language, kita respect orang tu. Maknanya senyum, you know, jangan buat muka anggap. Itu boleh mereducekan ketegangan between dua belah pihak lah. So just senyum. Muka anggap macam mana lah? Muka anggap? Macam muka step lah, muka step. Oh, step. Muka step. Muka sat-sat lah orang kata. So, kadang-kadang body language tu pun memainkan peranan penting lah. Walaupun kita tak tunjukkan yang kita tak suka, tapi bila kita punya muka ni, muka bengis, so orang dah kasih satu mohor dekat muka kita ni tau, macam sombong, macam gitu. That kind of thing lah. So macam kadang-kadang kita kena pandai bawa diri. Bila kita dah berjumpa dengan, you know, dengan keluarga mertua, then tolonglah bawa diri yang sebaik mungkin. Jadi peribadi tu pun dengan macam mana kita nak adapt pun, saya rasa itu mengurangkan ketegangan between dua belah pihak lah.
Betul? Betul. Betul. Dan I think bila kita cakap pasal culture kan, culture to adapt one another is not easy lah. Bukan senang nak adapt to culture lagi satu. Maksudnya to adapt, maksudnya kena bagi ruang lah. Bagi ruang untuk orang tu accept, or bagi ruang untuk orang tu pelan-pelan try to accept the fact that this culture macam gini. Okay, but bila cakap pasal culture, ada dua benda berbeza yang kita nak kena check juga. Okay, bila culture itu orang kata dipaksa atasnya, ataupun culture itu diberikan ruang, adalah dua benda yang berbeza. Okay, dipaksa tu macam mana? Macam asal kau punya suami tak bagi ni, asal kau punya suami tak bagi tu, kan patutnya dia macam gitu, macam itu. Itu dia memaksa seseorang untuk accept that culture, sedangkan dia suami tu tengah adapt. Misalnya lagi satu is kalau dia cakap tak, dia macam gini, dia tunjukkan cara, then is another thing. So sebab tu bila kita cakap pasal culture on accepting, suami dia nak kena accept the culture, but at the same time dia tak boleh dipaksa untuk accept ASAP lah, orang kata as soon as possible, tak boleh, because culture yang different. Macam macam mungkin kalau kita bagi misal, dia ni pergi dia pergi hari raya macam fully dengan saudara mara lah, dengan ni. Kalau dia ni dia pergi dengan keluarga dia, lepas tu dia visit 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah for the first day. So it's a different culture. So both either suami, isteri dengan ibu tu, tiga-tiga nak kena faham yang this culture is something new, because dia dah start a new family. So it's something new, dia nak kena adapt to both world. So bila this both world dia boleh adapt, or boleh fahamkan kepada ibunya atau isteri dan sebagainya, insyaAllah nanti rumah tangga tu akan jadi lebih baik lah, insyaAllah. Lagi satu yang saya tengok macam trend hari ni, ada pasangan bila mereka dah berumah tangga, mereka nak cepat-cepat keluar daripada rumah tau. Maksudnya nak keluar rumah daripada stay dengan mertua. Okay, diorang rasa macam duduk dengan mak ataupun duduk dengan mertua ni macam rasa dikongkong dan sebagainya. Namun begitu saya ambil pendekatan diri saya sendirilah. Okay, waktu saya dah lepas nikah, saya duduk dengan family isteri. Okay, so bila duduk dalam rumah suasana dengan keluarga baru, macam tadi saya katakan lah, nak kena faham, adaptasikan apa yang budaya yang mereka lakukan, kita nak kena faham. So yang paling penting, dia nak kena automatik. Itu yang saya rasa penting lah. Automatik tu macam mana? Lepas makan, kalau kita nampak macam kita nak ambil hati mertua, kita nak ambil hati mertua, kita nampak dia dah masak, dah apa. Okey, dia dah masak, dah apa, kita tengok periuk tu belum lagi dibasuh dan sebagainya, kita kumpul, kita basuh dan sebagainya. Tapi kena istiqamah, bukan macam kata orang tu sekali bikin. Maksudnya kita kena istiqamah. Itu salah satu untuk mendapat kata orang tu kasih sayang daripada mertua. Jadi bila mana saya dekat rumah mertua ni, alhamdulillah, saya bersyukur yang mana mertua saya ni dia tak banyak cakap. Maksudnya dia banyak memberikan saya dan isteri peluang untuk mencuba. Jadi masa dalam tempoh 4 tahun tu kita dalam rumah ni, maksudnya dah dapat cahaya mata dan sebagainya, saya masih tinggal lagi dengan mertua. Sampai tu masa tu saya rasa saya dah terlalu dimanjakan. Perasaan dimanjakan tu dah ada. Jadi saya rasa inilah peluang masanya untuk kita keluar dan kita cuba dengan perkara baru. So bila dah masuk rumah ni kan, dah masuk rumah sendiri, barulah nak kena jaga duit, nak kena jaga itu dan sebagainya, perbelanjaan. So kita dah buat kiraan dan sebagainya lah. Kalau tidak dia macam makan dah ada orang siapkan, kira balik dah ada orang kemaskan, macam tu lah. Jadi bila dah duduk rumah sendiri, dia nak kena buat kerjasama. Itu yang saya nampak lah. Tapi bila mana ada yang ditanyakan kenapa awak keluar daripada rumah mertua dan sebagainya, saya rasa bila kami duduk bersama ni Ustaz, dia tak nak diganggu. Dia nak rasa macam personal dan sebagainya. Ustaz Sharifah macam banyak diam, macam baca buku banyak ya Ustazah. Ada apa-apa nak cakap Ustazah? Ustaz diam je, macam dilema je Ustazah. Tak ada. Bukan dilema. Cuma saya tengah berfikir sebenarnya, contohnya macam jangan ketawa sebenarnya. Tak ada. Sebenarnya saya terfikir kenapa boleh timbulnya konflik dan sebagainya. Kerana kita kalau dari sudut mertua lah ataupun dari sudut ibu bapa, kita tak nak mereka buat kesilapan yang sama ataupun mereka
Bagi bapa kita tak nak tengok anak-anak kita buat silap terlalu banyak sangat. Sebab itu mereka masuk campur. Mereka banyak tegur, menasihati. Tapi sebenarnya actually, better kasih ruang untuk mereka buat silap. Kerana daripada kesilapan itulah mereka akan grow. They will learn. Okay, and diorang akan improve. Okay, bila diorang improve, that is the value yang diorang akan inculcate, yang diorang akan masukkan dalam keluarga diorang sendiri. Okay, tapi sekiranya kalau kita nak masukkan value kita dalam rumah tangga anak-anak kita, saya rasa itu agak berat sedikit kerana mungkin pasangan pada anak kita mempunyai value ataupun latar belakang yang berbeza. Okay, jadi untuk nak ambil value yang baru, nak dipaksa untuk melakukan value yang baru, itu saya rasa kurang adil lah. Jadi saya rasa leave it, biarkan mereka bergerak sendiri, biarkan mereka swim sendiri, struggle, tak apa. Slowly diorang akan learn, and mungkin daripada situ cinta tu akan berbutik lebih lagi. Yang bagi saya lah. Betul lah. Tapi kalau macam nak cakap pasal tadi, Ustaz cakap pasal learning and all. Macam mana kalau, tak apa, saya boleh jawab lah, answer this. Macam mana kalau that mak bapak atau mertua ke mak dia sendiri tak letak that macam pemikiran yang dia nak kena learn. Macam dia nak kena buat macam gini, dia nak kena ada duit dulu, dia nak kena, sebab because some parents diorang ada macam kalau anak dah kahwin ke apa, nak kena ada duit dulu, nak kena collect duit dulu dah baru boleh pindah, baru ni. So what Ustaz atau Ustazah views on this matter lah. So maybe macam dia cakap tak kena nak dengar kata ke, maybe tak apalah, ni rezeki dengan Tuhan ke, any views that maybe you can share lah kan untuk pada jemaah ni. Sebab bagi saya diorang dah makan garam lah Ustaz. Diorang dah lebih makan garam. So bila diorang makan garam tu, diorang tak nak kesilapan yang berlaku kepada diri kita tu berulang lagi tau. Saya bagi contoh arwah abah saya lah. Arwah abah saya ni dia nak dikatakan ayah dia sayang dia, tetapi tak tunjukkan kasih sayang tu, maksudnya macam tak ditunjukkan secara fizikal. Tak ditunjukkan secara fizikal. Sehingga kan bahasa dia pernah berbicara dengan saya, satu hari tu dia nak keluar pergi jemputan. Tempat yang sama. Jadi dia jumpa ayah dia dekat tepi bus stop. Bas sampai. Bas datang sampai. Ayah dia kata, kita pergi sama-sama. Dari bapak saya kata, tak apalah. Ayah pergi dululah. Nanti saya pergi kemudian. Sampai sepatutnya kalau daripada awal dia ajaklah anak tu pergi sama-sama kan. Jadi bila benda tu dah terlalu main dalam diri dia, perasaan dia, jadi bila dapat anak, dia bukan kongkong tapi perasaan tu dia nak cuba letakkan kepada anak dia lah. Fizikal tu dia nak berikan kepada anak dia, kasih sayang tersebut. Sehingga kan bila kita dah berumah tangga pun saya pergi kerja, saya sampai kerja, saya nak kena telefon dia. Saya nak kena bagi tahu dia yang saya dah ni. Saya keluar daripada kerja pun saya nak kena hubungi dia. Dia tahu tempat mana dia macam keep track macam mana ni. Jadi kita sebagai anak kadang-kadang kita rasa macam apa sih, kita dah rumah tangga masih terkongkong. Dan bila benda tu kadang-kadang dah tertekan, dan dia tertekan, kita pula minta dengan kita punya spouse pula tau. Awak nak pergi mana-mana, awak telefon saya, awak kena ni. Jadi kadang-kadang kita nak cuba macam itu. The culture the culture yang itu kita cuba nak suruh isteri kita buat, itu yang tak kena. Benda tu yang dia terlanggar waya. So bila terlanggar waya tu lah yang kadang-kadang benda tu dia berlaku lah. Kadang-kadang benda macam contohnya ibu tu kata begini kat kita bulat-bulat ambil apa kata ibu tu sampaikan dekat isteri, tanpa si lelaki ni secara lumrahnya kita nak kena banyak berfikir. Sebab tu lelaki banyak buta. Lelaki banyak botak ataupun beruban sebab dia nak kena banyak berfikir. So bila dia disampaikan sesuatu berita, dia nak kena fikir dulu sebelum dia nak sampaikan kepada isteri dia. Keputusan tu nak kena letakkan keputusan yang betul lah Ustaz. Macam itulah bagi saya. Mungkin Ustazah lain, Ustazah sekarang ada ni. Actually betul tau Ustaz Farhan tau. Sebab apa? Kita lumrahnya wanita ni kita sensitif tau. Jadi bila suami tu balik tiba-tiba bawa berita, contohnya mengatakan mak I tadi cakap gini-gini pasal you. I mean like kita perempuan akan apa lagi yang tak kena pada diri kita, something like that. Jadi sebagai suami saya rasa untuk mengelakkan berlakunya kekeruhan ke apa, kalau remarks tu ataupun kalau message yang disampaikan tu relevan ataupun penting untuk diubah, perlu untuk isteri tu ubah, dan mungkin orang kata tu rephrase balik lah.
sentence tersebut. Jangan sampai kau bulat-bulat dari siapa yang mengatakan, dari mana awak dengar dan sebagainya. Yang penting is the content yang awak nak sampaikan. Kena letak in a proper way lah. Tak payah cakap siapa sampaikan, semua tak perlu. Yang penting kita content. Saya agree apa Saudara cakap, Saudara Syarifah cakap. Yang penting kita kena letakkan persoalan itu dengan cara yang paling khemah sekali lah. Okey, contoh macam kalau isteri tu belum pandai masak, mungkin boleh tegur dengan cara yang baik, ataupun suami assist isteri untuk masak. Tapi kalau untuk apa saya nampak kadang konflik itu berlaku pasal ibu bapa ada niat yang baik untuk menasihatkan, being protective, tetapi untuk kita tak nampak that apa kita tak nampak apa dia punya maksud kan. Yang kita nampak negatif. Risiko lah sudah masalah risiko. Okay. Ya, kita nampak macam benda tu is threatening us. Oh, actually mak you tak suka I. Actually mak you nak porak-pandakan kita. Padahal ibu punya niat hanya baik, macam you nak ada satu nasihat, mungkin cara nasihat itu tidak kena, tapi apa yang kita absorb cuma benda semua yang negatif aja. So kadang-kadang benda itu kan yang dia benda tu actually basic aja, tapi dia actually create a spark, jadi benda tu lagi keruh. So kadang-kadang saya rasa dua-dua pihak nak kena berlapang dada lah. Kadang-kadang being protective, tapi kita mungkin mana yang baik kita terima dan mana yang tak baik mungkin kita tolak. Dan tak sebenarnya tolak jauh-jauh lah supaya dia tidak mengganggu keharmonian rumah tangga kita. Tu saya rasa penting. Tapi kadang-kadang yang saya rasa persoalan ni kadang-kadang nak kena beri, kira kan jalan tengah lah bagaimana nak faham. Kadang-kadang kalau tak faham itu yang kadang-kadang akan create konflik. So kadang-kadang itulah dia punya thing is nak create a balance lah. Jadi tak berlaku. Tapi kalau tak berlaku memang jarang lah kan. Mesti nak ada konflik sikit lah kan. Betul. Sebelum saya Syarifah nak cakap, sikit nak tambah sikit je. Kalau para jemaah, sila kalau nak komen ke atau nak tanya soalan, boleh tanya soalan di Facebook komen. InsyaAllah kita akan jawab at the end of the show, insyaAllah. Okay, okay Syarifah, dipersilakan. Sama. Siapa pengacara ni Ustaz? Siapa pengacara? Itulah macam kita pengacara balik. Tak apa. Kita kasih peluang lagi. Silakan. Macam memang betul dilema ni. Jualan kat saya dah lupa dah apa nak cakap. Okey, kejap. Tak ada, saya nak cakap selain daripada mertua lah, kita cakap cara mereka sampaikan dan sebagainya. Saya rasa menantu kita yang orang muda ni pun kadang-kadang pun letaklah ego tu ke tepi. Kalau mak kita boleh tegur, kenapa tak mertua kita pun boleh tegur juga. Nak kena ada sikap saling, orang kata kita nak kena sayang mertua kita sama macam mana kita sayang mak kita lah. Kalau kita ada that love, that sayang terhadap mertua macam gitu, saya rasa mak apa pun kalau teguran diorang, kita pasti akan boleh terima. Dan contohnya lagi satu, kita pun kena ada inisiatif lah. Kalau dah kahwin tu maknanya mentally kita dah ready. Maknanya kalau tak tahu masak, kenalah belajar masak. Kalau duduk rumah mak mertua, kena rajin-rajinkanlah tangan. Tak bolehlah dianggap macam princess, everything semua need to be served. So saya rasa kita pun kena ada that inisiatif jugalah supaya untuk menjaga kerukunan rumah tangga. Ustazah, bila saya cakap macam gitu kan, okay, ada certain kaum ibu yang macam terlalu overprotective Maksudnya protective tu macam tak apalah awak contoh Epa duduk je tak apa, biar mak yang buat. Epa gini, dia macam overprotective, macam kalau boleh barang aku ni jangan orang pegang, aku takut patah, aku takut pecah. Dia macam itu. Okay, so that is the culture tau. Itu culture dia. So how you want to break the culture itulah, macam mana pendekatan kita terhadap benda tu. Kalau Ustazah sendiri kena macam tu, macam mana Ustazah pendekatan? Saya rasa communication tu penting. Kalau contohnya lah, kalau saya dalam situasi macam gitu, mertua saya orang tu macam OCD macam semua benda macam tak boleh, macam very, orang kata tu dia punya. Ini pun sama juga tau, dilema lelaki juga tau. Dilema lelaki pun macam tu juga. Macam kalau sekiranya ada isteri yang macam gitu, alamak betul hancur lah. Ustaz macam semua nak kena letak macam ni. Alamak tak boleh sih. Nak kena letak macam cantik, nak kena letak macam gitu, macam gini, macam gitu, macam meja kita, macam lelaki macam saya, kalau datang office saya, alhamdulillah saya punya office, Ustaz Komar pun tahu memang meriah. Saya memang suka letak barang-barang atas meja tu, memang saya suka meriah. Sampai orang kata
Dia macam, boleh saya bantu tolong kemaskan meja Ustaz? Macam gitulah. So saya cakap tak apa, lagi meriah, lagi seronok saya nak buat kerja. Tapi wanita tak ada macam gitu. Dia macam nak kena satu side kan. Kalau macam saya pernah lintas meja Saudara Baitina dengan Saudara Syarifah, memang boleh tidur lah. Kata orang tu boleh tidur lah. Atas meja tau, boleh tidur atas meja. Macam saya kena tidur bawah meja. Okay. Terlalu bersih sekali macam tu. Ada lelaki macam malam, balik kerja ni macam masuk dia, Allah, macam gitulah. 24/7 nak kena makan macam gitulah Ustazah. So macam mana Ustazah sekali? Komunikasi? Saya rasa communication lah. Contohnya kalau kita berada dalam situasi macam gitu, saya rasa first kita nak kena communicate. Kalau contohnya mak mertua tanya, okay mak, kalau macam gini kita tak boleh, macam mak rasa saya tak boleh buat benda macam ni ke, dan apa yang mak nak saya tolong, tanya dia. Mungkin dia ada perkara lain yang mungkin dia perlukan bantuan. Tak juga dengan suami lah. Kadang-kadang bukan apa tau Ustaz. Kadang-kadang kita dah kemas, bersih-bersih, and then kerja, balik kerja. Bila kita tengok keadaan berserak, kita pun boleh jadi penat balik sebenarnya. Tapi ala kulihal, at the end of the day, saya kena communicate lah, kena cakap baik-baik lah. Betul tak Ustaz Kamarul? Macam cik-cik tu semua macam annoying kan? Betul. Tapi by the end of the day, kita dah fahamkan perangai dia macam gitu. So sebaik-baiknya untuk jangan lakukan lah. Ya, kalau rasa nak masak dan percik tu, dan sebelum kita tinggalkan dapur tu, kita make sure lap segala-galanya. Jangan ada kesan jenayah pun. Jadi dia tak nampak. Tapi kalau Ustazah Syarifah, dia kata kita tak jadi host, kita dulu jadi host lah Tapi kalau Syarifah, kadang-kadang kan dia bukan menantu tau. Kadang-kadang bila dah ada anak, bila kita perempuan dah ada anak, dan kita mendidik apa yang kita punya background, kita rasa benda tu baik dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada masuk campur daripada pihak ibu atau ibu mertua kita yang kita tidak senang. Kadang-kadang itu pun boleh create satu benda yang clash lah, kirakan boleh ada pergeseran. Okay, contoh lah macam mungkin dari segi pemakanan, mungkin saya ni agak ibu yang strict. Mungkin saya tak kata saya ada contoh. Saya ni ibu yang strict, yang tidak boleh, anak saya tak boleh makan makanan yang manis-manis, gula-gula, coklat tak boleh. Tapi being ibu bapa, alah kesiannya cucu aku, diorang berikan makanan seperti manis-manisan, gula-gula ke coklat. Kadang-kadang itu pun boleh create satu bergaduhan. You know? Macam ni Ustazah, macam cerita dalam ni kan, dulu mak kasih susu cap junjung dia tau. Macam gitu macam sekarang, macam contoh lah, kalau pasal yang Ustaz cakap pasal susu pun, itu pun boleh create satu, itu pasal kalau ada sesetengah perempuan memang susunya tak banyak. So selalu mak betul akan kata tambah lagi. Tapi kalau yang that kind of thing. So kadang-kadang kita sebagai ibu ni kadang-kadang tak tahu, faham tak, nak pilih mana. Kadang-kadang kita rasa tu betul, dan ibu kita pun masuk campur. So dah macam kirakan dah macam masa tu nak dengar dah banyak sangat information overload. Tapi untuk saya, kita beri ruang untuk lagi para ibu yang baru, untuk diorang sesuai kenal lah, agar diorang develop from them. Jadi kalau for example lah benda tu salah, mungkin diorang boleh belajar. Saya rasa paling penting ialah ibu bapa jangan terus condemn, mungkin hanya kasih nasihat dia ataupun motivasi. Jadi mereka tahu. Tapi betul tak Ustazah? Kalau halunya yang pasal anak ni pun boleh create kontroversi jugalah kan? Betul. Actually bukan saja anak lah. Actually kadang-kadang benda-benda yang kecil je, jemur baju ataupun makan, tak makan breakfast pun, itu pun akan menjadi satu isu sebenarnya. Cuma kan Ustazah Baitina, kalau kita tengok perempuan ni kalau dia bergaduh ataupun kalau dia ada salah faham, kita boleh nampak. Body language je, betul? Boleh nampak. Ataupun kalau kita akan mengadu dengan suami. Dan suami akan berada dalam keadaan tekan. Tapi kalau ustaz, kalau lelaki pula, macam mana kalau ada orang salah faham dengan mertua, apakah reaction ataupun apakah tanda-tanda yang diorang berikan? Adakah diorang punya reaction sama macam kita? Atau sebenarnya macam mana ustaz? What do you think? Ustaz layankan ke? Ustaz ignore ke? Ataupun ustaz atau ustaz kasih syarahan? Sebenarnya macam gini. Macam naik mimbar je tu. Ibu mertuaku, ittaqullah. Mana tadi ke yang tengah hari tadi ke? Macam mana? Kalau kita boleh nampak tau. Kalau kita berdecit lah, mengeluh lah, membebel lah. Kalau ustaz macam mana? Panggil meeting ramai-ramai duduk peran ke atau macam mana tu? Saya mulakan dulu Ustaz Kamarul. Boleh. Okay. Kalau saya sendiri, saya punya konsep, saya suka konferan. Saya punya konsep, saya suka konferan. Sebab itu culture yang ayah saya ajar. Kira ayah saya ni
almarhum ni dia kalau dilabel oleh saudara mara macam kalau sampaikan ke sesuatu, kata-kata dia pedas. Dan bila sampaikan tu dia tak ada macam kata orang tu itu yang secara natural orang kenal ayah saya. Dia tak simpan-simpan. Dia punya orang kalau marah sekali tu je. Tapi bila dah maaf nanti dia dah lupalah apa yang sebenarnya yang berlaku. So dia tak akan simpan dalam hati. Kita takut macam ada orang simpan-simpanan. Arwah ayah saya ni tak ada simpan-simpan. Maksudnya dia sampaikan terus. Jadi bila saya pernah berlaku satu konflik tu yang pernah berlaku, jadi saya panggil ibu saya panggil ayah, berbual dengan mereka dan sebagainya. Saya katakan kenapa harus ada perkara ini. Ustaz, jom. Saya nak tanya, ini konfront ni dengan keluarga sendiri ke saya dengan mertua? Ni dekat sama tu Ini sekarang sama betul ke atau macam mana? Saya rasa mertua Ustaz, mertua sama. Saya rasa bukan Okay. Kalau betul saya rasa bukan term dia konfrontasi. Saya rasa term dia lebih baik kepada perundingan. Meeting. Konfrontasi tu takut nanti tiba-tiba orang akan ada dia punya kemarahan dan dia akan terus jadi benda lain. So letak yang selamat lah. So letak perundingan. Okey, perundingan. Kalau macam so far alhamdulillah dengan family sebelah isteri, saya tak ada apa-apa ni tau. Saya tak ada apa-apa. Cuma yang berlaku tu terhadap isteri. So bila berlaku terhadap isteri, saya ambil jalan tengah untuk jadi adil. Saya panggil. Maksudnya saya panggil untuk kita berbincang lah apa yang sepatutnya berlaku. So kadang-kadang ada kaum ibu ni yang dia mempunyai 3 orang anak lelaki. Maksudnya dia membesarkan anak-anak lelaki. Jadi dia tak ada culture budaya macam mana nak bergaul dengan anak perempuan. Itu masalah dia. Jadi dia anggap semua benda sama. Penyampaian perbualan sepatutnya dengan wanita kena lembut. Tapi bila dia berbual dengan anak menantu ni, dia berbual macam style lelaki. Faham tak? Jadi saya cuba fahamkan perkara tersebut supaya jangan sampai benda ni berlaku lah. Kadang-kala perkara tu tak ada apa-apa tau. Tapi bila mana orang nampak isteri kita tak berbual dengan orang, macam tu saya kata dia cuba nak dekat tapi dia tak tahu macam mana nak mulakan. So bila dengan satu ayat dia kata, menantu awak ni sombong lah. Terus dia masuk dalam minda dia kata menantu saya ni sombong. So bila dia nak sampaikan tu, jangan sombong lah, jangan ni. Salah, cara tu salah. Tapi sepatutnya dia kena gunakan macam benda yang positif. Benda yang positif maksudnya kita cubalah, kalau tak boleh tak apa. Tanya khabar ke, tanya apa ke, benda-benda simple tanya. Boleh bantu apa dan sebagainya. Tapi dia tak ada benda tu. So bila benda tu bermain dalam pemikiran seseorang ibu, jadi dia buat sesuatu tu menunjukkan dengan perasaan dia, dengan fizikal dan sebagainya. So benda tu yang saya cuba perbaikilah. So saya katakan senang je, saya kata di antara orang yang sampaikan itu dengan yang dekat dengan kita ni, siapa yang lebih kata orang lebih important, lebih diutamakan. Pastinya menantu kita dia pun macam anak kita. So kita kena perbaiki macam mana akhlak anak kita. Bukan kita terus ambil bulat-bulat daripada kata orang tu, terus kita ambil negatif, kita rembat menantu kita sampai tak nak berbual dan sebagainya. Itu tak baik lah. Cara macam tu adalah bentuk yang negatif. Bagi saya macam tu. So bila saya lakukan perkara tu, alhamdulillah benda tu dah pun sekarang ni dah tak nampak lagi lah. Culture macam tu dah tak nampak. So perpaduan tu mesti ada lah, nak kena ada. Macam mana Wak Imam orang kata menantu itulah menantu ini, kita datang kepada menantu, kita cakap baik-baik dan sebagainya. Kalau dah tak cakap, dah tak nak dengar, tak tahu nak cakap apa lagi lah. Tu nak kena tidur sembuh kat kepala lah. Tu kira kan macam bawang yang Kak Si sampaikan gosip ni lah. Betul, macam gosip bawang. Okey. Okey, saya ada Ustaz Kamarul. Saya pula ada soalan Ustaz Kamarul. Macam mana pula kalau sekiranya lelaki lah pula suami menghadapi isu ataupun konflik dengan mertua dan kemudiannya dia tunjukkan kemarahan dengan dia kata dengan isteri dia, I tak kasih you jumpa mak bapak you lagi. I tak nak you jumpa mereka sebab I marah dengan mak bapak you. Apa pandangan Ustaz terhadap isu ni? Okay, kalau konflik dengan ibu mertua ke apa dan sebagainya, kalau ni kalau saya ada ke apa, macam this is my views lah. My views is macam there's no two leaders in one group. Maksudnya kan macam kalau kita let's be open and let's be frank. Leader two leaders tu maksudnya kalau kita letak 2 orang jadi leader yang sama dalam satu organisation atau satu company, boleh tak ia bermaju ke depan? Boleh tak ia bermaju ke depan? Is something yang lagi-lagi ini include your life, include your ni.
Okay, bila kita dah kahwin, maksudnya kita dah diberikan amanah tu untuk menjaga. And then this amanah, for me, yang sebaik-baiknya kita berlakukan dengan yang sebaik lah. Kita tak boleh macam maksudnya fikirkan only one way. Kalau ibu mertua ke ibu kita sendiri nak nasihat, dipersilakan nasihat. Tapi kalau misalnya dia tak ikut atau dia tak follow, maybe dia ada their own views on that matter. Kan? So different people have different views. Kita tak boleh agree macam kita ambil misal lah, mak saya cakap macam gini lah, gini kan. Tapi untuk sekarang punya mungkin tak relevan untuk dia, sebab kita cakap masa akan berubah dan sebagainya. So kita ikut apa masa itulah kan. Lagipun kalau kita ingat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali cakap kan, apa nama dia, ajarkan anakmu kepada masa yang dia ada. Maksudnya move forward. You tak boleh ajar dia punya masa, you kena ajar anak dia punya masa. So kalau lagi pasal anak, kalau mak mertua nak beri nasihat, dipersilakan, tak ada masalah. So this conflict yang kalau saya pula saya akan try to confront as much as I can lah. Tapi kalau saya dah give up, saya give up lah. Saya give up maksudnya saya tak akan go into this matter. Kenapa? Sebab one of the thing is kita your own views. Kita tengok the bigger picture daripada yang kecilnya picture. Kita tengok the bigger picture. So bila macam kalau pada saya, kalau seorang suami cakap, jangan pergi rumah mak awak lah, tak pergi rumah awak apa sebenarnya. For me, it's not right in the matter, because itu dia sifat dendam lah. Sifat dendam kat dalam hati lah kan. Dia cakap macam tak nak gitu. Kalau macam isteri saya nak pergi pun dipersilakan lah. Macam if you want to go, you go. But tengok masa lah. Kalau macam as dia cakap, nak kena boleh tidur sini tak nyari, boleh tidur sini tak, every week macam gitu, it will be a hard time lah sebab kita tak adapt dengan that culture. Kita tak biasa dengan culture tu. Kita mungkin akan try our best, okay lah, kita akan visit sana kan, because kalau seseorang tu dah pindah kat rumah lagi satu. So it's bukan senang atau bukan mudah. Macam imagine kita baru balik kerja dan sebagainya, lepas tu besoknya nak kena pack barang, nak kena apa semua, lepas tu hari Sunday balik lagi. It's not easy lah kan. Kita pun bukan robot, kita manusia biasa saja. So as time goes by, kalau lah seorang suami tu dia menghalang seorang anak dia atau isteri dia untuk pergi rumah mak dia, maka pada pendapat saya dia tak macam berfikir dengan rasional lah. Sebab Allah dah bagi amanah tu, dia ada hak untuk pergi ke rumah ibu bapa dia, memang hak dia. Hak seorang suami adalah untuk guide ataupun untuk memberikan ruang kepada isteri dia. Kalau dia kongkong macam gitu, pada saya it's not a good way lah. Itu tunjukkan lagi yang you are macam controlling, you are macam na'udzubillah freak. Dia tak ada mersia, dia tak ada rahmah. Dia macam kita ni macam zalim gitu. Itu pendapat saya lah on this matter. Okay, Ustaz Chok, sekejap. Tadi Ustaz kata kalau sekiranya ada masalah macam itu kan, kalau misalnya kalau tak nak pursue menjadi keadaan lebih teruk, Ustaz akan macam just give up ataupun just leave it at peace lah kan. Itu maknanya you terima lah, walaupun perkara tu you tak suka, tapi you just do it for the sake of peace dalam rumah tangga. Betul tak? Correct. Something like that Sebab kalau you tak terima, nanti ada gaduh lagi. Dia bukan gaduh dengan mak mertua, dia gaduh dengan isteri. Gaduh dengan isteri nanti masalah lagi. Macam mak macam gini apa sih macam tu. Nanti kalau isteri kita memang have that belief, maksudnya kita pun tak dengar isteri kita lah in a sense. But kalau isteri kita macam dia cakap itulah saya rasa macam benda tu tak elok ke apa dan sebagainya, dan kita tahu yang isteri kita ada different belief, but mungkin dia takut dengan mak dia ke, mungkin dia respect mak dia ke apa dan sebagainya lah. It's how dia dah dibesarkan dan sebagainya. So it's a depend on dia punya story or depend on dia punya cara juga. Tu pada pendapat saya lah. Okey, Ustaz Farhan. Okey, saya pun ada benda saya nak tanya dengan Ustaz Farhan. Kalau sekiranya taruhlah seorang isteri tu dia memang tak nak berubah lah. Maksudnya tu dia nak cara family dia juga. And then dia nak every time dia nak suami dia juga ikut cakap dia. Okey, apa-apa semua side dia, tak nak mengalah. Jadi macam mana kalau Ustaz dalam situasi macam itu, macam mana adakah Ustaz akan main kad saya di kuasa veto? Awak mesti dengar cakap saya sebab saya suami. Are you going to play that kind of card ataupun macam mana? Okey, saya
Bagi saya, terima kasih Ustaz. Perkara ni berlaku lah. Maksudnya, saya pernah katakan dengan isteri bila kita dah ada anak. Saya tak nak anak saya lebih kepada satu bidang kuasa yang dikatakan anak rapat dengan sebelah side wanita. Tapi nanti bila dengan side sebelah lelaki, anak tak berapa rapat. Okay. Jadi apa yang saya lakukan, budaya tu saya katakan senang je. Saya kata okay, kita dah dekat rumah mak, almost dah dekat 5 hari ataupun 6 hari kita kat sini. So kenapa tidak macam hujung minggu, saya selalu ambil hujung minggu saya untuk ke rumah mak saya lah. Okay, dalam masa tempoh 2 hari tu, saya pastikan anak saya mesra dengan keluarga pihak saya. Okay, suka atau tak suka, penat tak penat, saya akan ajak. Okay, tapi ada certain part yang kita rasa macam alah, benda betul atau sebelah is okay, just boleh forgo, kita just forgo je. Bagi saya macam itu. Sebab kita tangan tak nak macam ada keruhkan keadaan. Cuma bila kita dah berikan, kadang-kadang ada permintaan suami tu dia nak macam ada majlis ni lah, kita kena attend. So you kena datang tengok my side pula. So kalau kita dah selalu bagi give and take, kadang-kadang wanita ni dia ada perasaan. Dia tahu, oh kita dah, suami kita ni dah selalu ikut kita. So sekarang ni dia nak kena ikut ni. Pernah satu ketika tu saya tak pernah, apa ni kata orang tu, arwah bapak saya sakit. So mertua saya sound saya. Mertua saya sound saya. Dia tak sound saya direct tau. Dia sound dengan anak dia. Dia kata tak boleh buat Farhan macam tu. Farhan ni pun ada ayah. So biar dia jumpa ayah dia. Kalau tak nak pergi, biar dia pergi sendiri. Mertua saya ni, dia tak banyak cakap. Dia banyak bagi peluang untuk saya belajar. Jadi bila benda yang saya buat tu salah, dah tak datang ziarah orang sakit ke dan sebagainya, dia akan cakap dan dia akan sampaikan menerusi anak dia. So anak dia akan sampaikan kepada saya. So maksudnya isteri saya akan sampaikan kepada saya. So bila dah kena tegur macam tu, saya pergi lah. Kira dia macam tu. So dia tak nak create the conflict macam dia sampaikan kepada saya, nanti kita kan rasa macam berobek kerja. Apa ni macam ni? Kita tak nak benda tu berlaku lah. Jadi kalau sekiranya macam tadi kat tadi tu, saya akan ikut lah. Saya akan ikut, dan pada masa yang sama isteri saya pun dia akan memahami bahawasanya suami dia dah pun lalui apa yang diinginkan dah macam tu. Okay, saya ada soalan. Okay, kalau macam benda tu memang bukan budaya kita, bukan tata cara kita lah contoh. Tapi perlu tak kita seringkali mengalah? Okay, perlu tak? Pendapat Asatizah macam mana? Kalau macam contohlah, kita tahu that, macam contohlah mudah masak. Kita tahu that mungkin pasangan kita tu tak pandai masak. Okay, tetapi pasal dorongan memaksa ke apa ke, patut tak mengalah? Kena macam belajar je ke? Patut tak kita ada mengalah? Padahal itu bukan sesuatu forte kita. Itu bukan your cup of tea example. Atau tu is not your value. Tapi you need to do it. Just because, okay, for the sake of you, I just do it. Is it okay untuk mengalah? Atau macam mana? Kalau saya cakap terus terang lah. Kalau saya memang dah diajarkan dengan cara free and easy. Free and easy tu there's no macam you need to masak everyday 3 hari ke apa, Allah Alam. You don't need to do that lah. Maksudnya you are free by your choice to macam there's no routine yang tetap lah. Macam kalau you nak makan, you nak kena suruh isteri you masak ke apa, tak. It's either macam kalau dia tak masak, dia cakap kita order je lah makan. It's simple as that lah. You don't need to masak what. Macam kalau dah penat sangat, nak paksa pun nak paksa masak. I mean tak masuk akal lah. So every budaya is a different culture lah semua orang. So kalau dia memaksa culture tu, macam culture tu, dia akan menjadikan bebanan kepada orang tu. Bila menjadikan bebanan kepada orang tu, lama-lama orang pun bingit. Betul. Imagine kalau culture tu macam saya cakap, kalau kena paksa di that culture macam you need to you need to masak hari ni 3 kali, tukar-tukar lauk, tukar apa dan sebagainya. For me it's not saya ketawa ni. Terkejut. Bukan. Maksud dia tukar-tukar tukar makan ke apa ke, makan tak cukup ke kan, kena masak nasi sambal goreng hari, besok nasi sayur dengan belacan. Sayur belacan ke apa kan everyday. So pada saya tak. Kita piramid.
But so for me it's apa nama dia, benda ni you can make it simple, free and easy daripada you want to make it macam a strict routine kepada seseorang yang lagi satu. Itu pada saya lah. Itu pada saya. Kalau saya boleh tambah Ustaz Batina, kalau tadi Ustaz mungkin bawa pada contoh pemakanan ada pula sebuah keluarga ni dia ada macam perkumpulan harian atau mingguan. Perkumpulan mingguan. Okey, kalau perkumpulan mingguan tu macam adik-beradik ni konsep is okay tau. Tapi ni kalau dah perkumpulan ni macam mak cik, pak cik semua dah duduk satu tempat ni, dia kadang-kadang ada konsep yang macam alamak, kenapa nak kena minggu-minggu nak kena datang macam gitu lah. Kalau datang minggu-minggu, saya ketawa. Saya cakap benda betul. Jangan ketawa. Tahu. Betul. Kalau konsep minggu-minggu tu. Tak patut sensitif. Senyum aja. Okay, kalau konsep minggu-minggu yang dia bawa macam pergi piknik, pergi shopping bersama, makan besar bersama, saya rasa itu budaya sihat. Okay? Tapi kalau konsep yang macam duduk saya saja santai dan sini semua, itu macam okey lah, kalau jumpa pun tak datang pun bagi saya is still okay. Okay? Sebab kita ada satu culture, macam keluarga saya ada satu culture yang saudara mara akan kumpul semua tau. Kita akan ambil macam bulan nisfu Syaban. So that malam nisfu Syaban tu ada satu hari tu yang kita akan datang, semua akan berkumpul dalam satu keluarga tu lah. Di situ yang kita rasa macam dah lama saya tak jumpa. Bukan macam minggu-minggu tau. Kerana minggu-minggu dia ada berat sikit lah. Betul. Maaf cakap ada berat. Kecuali keluarga tu buat kelas fardu ain. Tu. Tu lain. Kalau Ustaz, kalau gitu kan, kalau dia datang every week, saya salute lah Ustaz. Jangan lupa mark attendance. Dia kalau ada attendance, ada ni. Tapi bagi saya macam tu lah. Kalau ada budaya sihat, kan ada satu benda topik yang kita nak kita nak bincangkan ataupun ada kelas fardu ain dan sebagainya, is still okay. Tapi kalau macam setakat datang, dah datang kena kutuk pula, dah kena kutuk, kena tu pula, kena ni pula. Jadi kadang-kadang sebabkan kata-kata tu yang buat kita nak datang, kita cuba nak adapt, tapi bila ada perkataan-perkataan itu yang menjadi penghalang lah. Jadi kalau kita dengar macam apasal tu kau tak nak berbual ni, asal tu kau tak cakap-cakap ni sebenarnya kan. Itu yang buat kita macam alamak, tahu tak datang tadi. Saya lain. Saya pula peramah. Isteri saya dia pendiam. Jadi satu kali tu kita datang satu majlis pernikahan ni, sepupu nikah. Saya tak kenal pun orang tu. Dia berbual. Masalah ni berbual dah sampai tak tahu berapa gelas air saya dah pergi ambil, dah duduk dengan orang tu sampai 1 jam. Saya kat sebelah saya tak layan. Lepas sudah habis bawa balik. Saya bawa tengah memandu kereta tu, dia tanya kenal ke orang tu? Saya kata saya tak kenal lah. Saya tak kenal. Jadi kenapa berbual macam terlalu mesra? Memang itu culture saya. Culture yang telah dididik oleh keluarga, yang saya nampak sendiri macam mana ayah saya berbual dan sebagainya, memang tu. Sebab tu kan saya suka, sebelum nikah memang saya suka budaya melepak. Saya suka sangat lepak. Boleh duduk sampai berjam-jam untuk just sembang benda kosong dan sebagainya. Memang saya suka. Itu budaya saya. Kalau saya pendiam Ustaz. Saya memang kadang-kadang tak ada idea nak berbual apa. Memang kira kita nak berbual tapi tak terfikir atau tak terkeluar dari mulut. Dia macam gitulah. Gitu. Macam saya je. Kadang-kadang tak ada link nak berbual. Frekuensi tu berlainan gitu. Kita try kita the best tapi kadang-kadang kita pun lepas dah try kita macam sama nak buat apa macam dia gitulah. So saya faham, orang tak tahu topik apa pun nak cakap, nak buka sebenarnya. Jadi kita orang kadang-kadang diam aja. So kalau balik kepada yang perkara yang direma ibu atau isteri ni saya cuma boleh katakan kepada kaum lelaki, kita cuba pecahkan dululah apa yang boleh kita pecahkan daripada budaya yang biasa, norm kita biasa lakukan. Kita cuba ubah. Okay, kita cuba ubah. Macam terus terang saya katakan, saya kata dalam diri saya kata kenapa masih nak kena lepak sampai sekarang jumpa dengan member yang biasa duduk lepak dengan saya, lama saya tak jumpa dekat Sarbat. Kita banding geng Sarbat kenapa tak jumpa kat Sarbat semua, sebab dari sekolah dah memang dapat Sarbat. Jadi macam tu lah, sampai perkataan haji dan sebagainya dah main peranan macam tu. Daripada kampung Keram KC tu tak popular sampai dah popular dengan anak Melayu, tak tahu sama ada pembawakan dia virus tu daripada kita sendiri yang lepak pada awal ni sampai sekarang ni lah. So bila kita duduk lepak, saya dah bicara dengan diri saya, okay, once I ijabkan kabul,
So saya nak kena buang benda ni lah, budaya melepak. Tapi kalau bila dapat peluang tu, macam saya kata ada Qiyamul Lail dapat peluang tu macam kebebasan macam me time dapat sekali tu jumpa kawan-kawan macam lepak kan, full lemak. Kawan-kawan macam, oi Tok Selampit dah sampai, Tok Selampit dah sampai. Kita kena dengar Tok Selampit berbual. Macam gitu lah. So, bila sekali-sekali dapat tu, Alhamdulillah. Tapi kalau macam tak ada, kita just layankan lah. Jadi family man lah. Apa yang kita suka, kita ketepikan lah. Maksud tu macam itulah bagi saya. Kalau saya pula bab dilema ibu ke atau isteri ke, sebab kita ada kata-kata juga dikatakan kalau kita dapat mertua yang baik adalah satu rezeki juga untuk kita. Jadi kalau rezeki itu diberikan kepada kita, Alhamdulillah. Kalau rezeki itu tidak diberikan kepada kita tetap Alhamdulillah. Yang penting kita nak kena pada saya kita first and foremost yang paling penting is to jaga family kita, jaga keluarga kita dulu kalau kita dah kahwin. Jaga keluarga kita. Walaupun kalau dimarah, apa semua kita jaga keluarga kita sebab when kalau kita tak jaga, then ada third party masuk then the family will broke off lah kan. Macam akan pecah, akan jauh dan sebagainya lah. So bila kita nak jaga, bila kita ada benda tu, bila kita ada dilema antara mertua ke atau kepada ibu kita atau kepada isteri kita dan sebagainya, make your family strong first. Maksudnya you choose what is best for your family, then you take advice at the same time. Itu dua benda yang kita nak kena belajar lah. Dan kepada kepada ibu-ibu di luar sana, kita kena lebih memahami kepada anak-anak kita, dan kepada isteri kita pun perlu fahami bahawa suami kita pun ada ibu mereka dengan ibu mertua, dan suami pun nak kena faham dua-dua side of the ni lah. Jangan kita tengok at one side, kita tutup mata, jangan pergi rumah mak mertua lah, tak payahlah buat apa. Macam Ustaz Farhan cakap tadi kan, kalau dia dah minggu-minggu kena buat benda tu, memang dia akan jadi penat lah atau lengit untuk kita. Tapi kalau ia sekali-sekala macam jumpa family ramai-ramai ke apa, dipersilakan. Kita kena pergi juga. Tapi at the end of the day, kalau kita tengok, yang pertama adalah diri kita sendiri. Cek diri kita sendirilah sebagai seorang suami. Sebab seorang suami kalau dia tak laksanakan tanggungjawab dia pun sama juga. Dan dengan juga ada kata-kata cakap juga kan, kalau kita astaghfirullah, saya lupa. Tak apa, Ustaz cakap dulu nanti saya saya pun terlupa apa dia punya itu. Okey, tak apa. Baru teringat pula. Dia cakap, kalau selagi mana ibu bapa kita tidak sakit dan sebagainya. Ni kalau ada masalah, lagi-lagi kalau ada masalah kepada nak pindah rumah ke dan sebagainya. Ni kepada hak. Kalau ada masalah nak pindah rumah ke apa, ada kata-kata cakap, selagi mana ibu bapa kita tidak sakit dan teruk, kita macam kita sebaiknya dapatkan rumah kita sendiri agar kita dapat belajar. Jadi kita tak dimanjakan. Sebab kalau kita dah duduk situ, kita dah dimanja sangat. Dimanja sangat nak keluar nanti kat rumah baru, kalau dah lama sangat nanti, apasal you tak buat tu? Apasal you tak buat tu? Then konflik akan datang. Kita bukan pakar kita bukan pakar. Ni just untuk cakap lah. Tapi kalau kita try, kita keluar, lepas tu kita dapat belajar dan sebagainya, dan kita tahu, isteri kita gini, isteri kita tahu, ni suami kita macam ni dan sebagainya. So kita try to work together to make a happy family. Itu kalau pendapat saya lah dalam waktu. Kalau saya pula, saya rasa by the end of the day, jangan anggap itu mertua lah. Kita kena anggap itu as in like mak kita jugalah. Dan pasal para ibu mertua pun anggap itu anak menantu tu as anak baru didikan kita lah. Maknanya ada kekurangannya, ada cacat celanya. Dan saya rasa like satu paling penting sekali ialah apa-apa masalah dalam keluarga jangan disebarkan atau jangan diceritakan kepada orang luar lah, especially makcik-makcik bawang lah. Janganlah. Saya rasa kalau apa pekong pun, apa-apa masalah pun, just settle among yourself first lah. Kalau betul-betul crucial, dari kita cari pakar untuk menyelesaikan masalah tu lah. Kalau contoh ada masalah kewangan, dan kita rujuk pada pakar. Ada masalah konflik yang lain, jumpa pada pakar. Okey, jangan asyik jumpa orang kita terangkan. Bilang kat Facebook, bilang cerita masalah kita, keluarga kita. Saya rasa benda tu tak perlu, pasal kita kena jaga aib kedua-dua belah pihak lah. Okey, jadi kerukunan rumah tangga itu akan terpelihara. Itu pendapat saya lah.
Kalau bagi saya pula, saya rasa pertama sekali kita kena terima kekurangan pasangan kita ataupun apa je kekurangan yang ada tu kita kena terima dan jangan expect perfectionist lah maksudnya tu. Okay, dan seterusnya saya rasa sekali kalau sekiranya kita rasa kita ada konflik dalaman ke apa, jangan rasa sedih, jangan give up, teruskan doa, spread love, teruskan berbuat baik. Dan saya rasa kerana bila lagi masanya kita nak berbakti pada orang tua kan, tak kisahlah mak bapak sendiri ataupun mak bapak mertua, macam Zabatina cakap lah, jangan kita anggap mereka tu bapak mertua ataupun mak mertua, anggap mereka tu ibarat sebahagian daripada keluarga kita, berbakti kepada mereka selagi mereka masih hidup. Sebab kalau mereka dah tak ada, saya rasa lebih sedih lah saya rasa keadaannya tu dan yang paling penting, yang paling terakhir sekali, saya rasa jangan ada sifat dendam. Kalau marah hari ni, besok perbaiklah semula. Jangan dendam terlalu lama kerana dendam tu akan diikuti dengan perkara-perkara yang lebih teruk lah. Terbagi sendiri lah. Masya Allah. Banyak betul lah kita berbual hari ni Harap tengok dah pukul 10 tu. Ya, pukul 10. Berbual dah pukul 10 Banyak benda yang kita dah perkata orang tu dah kita ceritakan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang pendengar dengarkan boleh ambil lah manfaat. Sebab kita pun tengah belajar. Cuma saya ingat satu pesanan daripada Mufti Meng Mufti Meng kata apa? Kita dah ada keluarga. Kita dah pun ada keluarga. Kita beri pula keluarga ataupun anak kita ni cuba sesuatu yang baru. Kita tak boleh nak samakan mereka seperti budaya kita. Culture mereka berbeza dengan culture kita sekarang ni. Kalau dulu kita pakai handphone ataupun telefon yang kalau puliputan 3310 Nokia 3310 perubahan demi perubahan tu dah ada. So senang bagi saya selalu cakap macam ni. Kalau kita nak kalau kita lihat betul kita lakukan perkara sedemikian, tak apa, kita telan dulu. Tapi bila kita sudah mempunyai anak menantu dan sebagainya, apa yang kita nak lakukan kepada anak menantu? Adakah kita masih nak gunakan teori yang sama yang lepas ataupun kita guna teori yang terbaik? Sebab bila mana kita gunakan teori yang terbaik, insya-Allah menantu kita akan sayang dengan kita, menantu kita akan hormat dengan kita. Sebab banyak perkara yang saya dah lihat bila mana seseorang ibu itu sakit, dia tak tanya kepada anak-anak dia, dia tanya kepada menantu dia. Mana menantu dia yang itu? Sebab di situ yang dia dah sedar bahawasanya menantu dia sebenarnya tengah jaga dia yang terbaik daripada anak yang dia ada sendiri. Jadi para pendengar yang kat luar sana tu, kalau tension dengan mak mertua ke apa, macam tadi Ustazah Baitina kata, Ustazah Sharafah kata, anggap macam itu adalah ibu kita. Anggap macam ibu kita. Kalau sekiranya ibu kita yang mengandung kita tu meninggal, kan, dia pula teman kita yang kita nak minta keberkatan, sebab dia pun adalah ibu kita lah. So macam tu. So para isteri, jangan dilema banyak-banyak. Sebab kadang-kadang lelaki memang dia dilema. Sebelah kanan macam Ustaz katakan tadi adalah ibu, sebelah kiri adalah isteri. Mereka cuba nak lakukan yang terbaik, tapi kita doakanlah supaya suami kita menjadi pemimpin yang terbaik, insya-Allah. Baik. Kalau saya pula yang terakhir, saya akan cakap seorang suami kalau dah diberikan amanah ini, ingat tentang ayat ini, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Itu letaklah pegangan kepada diri kita, maksudnya wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa? Kalau seorang suami itu tidak menjadi kuat ataupun tidak dia orang kata apa? Dia punya base tak kuat, nanti yang lain-lain pun tak kuat jugalah. Dengan kalau kita nampak dalam ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi kan, semua orang dia akan persoalkan di atas tanggungan ni dan sebagainya. Di antara juga ada cakap pasal suami, di antara juga cakap pasal isteri dan sebagainya. Jadi apa-apa pun suami tu macam Ustaz cakap juga tadi, ya saya cakap, kanan tu ada ibu, kiri tu ada ada isteri dan sebagainya. Dia tetap nak kena balancekan between both of them. Itu sedikit suayat daripada saya lah, insya-Allah. Ustaz, kalau kanan ada ibu, kiri ada isteri, depan ada apa Ustaz? Depan tak boleh cakap depan. Depan ada perut Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Kalau Ustazah Baita, saya Syafa ada apa lagi sebelum kita tutup majlis kita ini? Siapa?
Tak ada. Sila tutup dah mesti. Tak tahu kenapa Ustazah Sharifah malam ni dia macam, tak tahu dia nak membesar agaknya. Kalau teman lagi satu tu dah membesar dah semalam. Hari ni membesar. Hari ni. Kita doakanlah semoga dia terus membesar lah. Amin. Besar duit. Besar harta. Okeylah para penonton, kami semua ucapkan terima kasih kerana sudi menyokong ataupun melihat sesi sembang ini. Seperti mana tadi awal kita dah katakan, kita bukan pakar, kita kongsikan pengalaman apa yang kita hadapi. Kita perbaikilah diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membentuk pribadi kita menjadi insan muslim yang terbaik, insya-Allah. Baik, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kami sendiri. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن فضوليا كن فضوليا كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا وأطلق الخيال كن فضوليا جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها